Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak murid 5 Cemerlang SK Sedenak dalam pelajaran pada kali ini. Sebelum kita memulakan pelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa memulakan pelajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Murid yang dikasihi sekalian, kali ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita dalam bab ibadat bertajuk tayamum, meneruskan tajuk yang minggu lepas yang Ustaz dah bagi modul untuk disiapkan. Okey, Ustaz ulang kembali pelajaran minggu lepas yang kamu dah siapkan, iaitu berkaitan dengan tayamum, iaitu pengertian dia, dalil, maksud dia dan juga rukun serta sunat-sunat tayamum. Murid-murid yang Ustaz kasih sekalian, Ustaz ulang secara semintas lalu pengertian tayamum. Tayamum bermaksud menyapu debu tanah suci ke muka serta kedua belah tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Dalilnya auzubillahi minasyaitonirrajim, firman Allah Subhanahu wa taala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Surah Al-Maidah ayat 6 yang bermaksud sedangkan kamu tidak memperolehi air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah iaitu debu yang bersih. Murid-murid yang Ustaz kasih sekalian, jadi pada malam ni kita akan, sebelum Ustaz teruskan pada pelajaran kita yang akan kita sentuh berkenaan dengan tata cara tayamum. Tata cara ni maksud cara bagaimana nak bertayamum. Okey. Sebelum tu murid-murid yang Ustaz kasih sekalian, kita kena tahu dulu sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Yang pertama, kalau tengok pada buku teks muka surat 104, okey, murid yang sekalian, tengok sebab yang pertama. Kat sini pun boleh tengok sebab yang pertama yang mengharuskan tayamum itu sendiri. Yang pertama, tiada air setelah berusaha mencarinya. Kita dah usaha tak dapat juga, maka bolehlah tayamum. Yang kedua, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Ada air tapi untuk minum sahaja dan juga untuk minum ternakan. Yang ketiga, jarak tempat ada air terlalu jauh. Jadi menyusahkan, jadi boleh tayamum. Yang keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau musuh berdekatan tempat air. Maknanya kalau aksiden, patah kaki, berbalut dan doktor kata tak boleh kena air, maka dibolehkan bertayamum. Yang kelima, cuaca yang terlalu sejuk sehingga memudaratkan sekiranya terkena air. Jadi kalau cuaca kat Malaysia ni tak adalah sejuk, tapi kalau mungkin di negara barat musim sejuk, kalau kena air mungkin boleh lumpuh, nak solat subuh, ambil uduk subuh, maka dibolehkan bertayamum. Murid-murid yang dikasihi sekalian, jadi kita akan fokus bagaimana cara nak melakukan tayamum. Jadi murid yang dirahmati sekalian, boleh tengok pada muka surat sebelumnya 106 gambar tata cara yang murid-murid boleh baca dan tengok dan boleh praktikkan. Okey. Yang pertama, sebelum kita buat, kita kena pastikan debu yang kita gunakan debu tanah. Debu tanah, bukannya bedak, gandum atau bahan makanan yang lain lah. Dia mesti debu tanah. Pasir pun tak boleh. Debu tanah. Jadi sekarang ni dengan teknologi sekarang ni ada dijual di kedai barang ibadat, macam kedai haji umrah tu, pakaian tu ada jual debu tanah untuk tayamum. Okey, murid yang Ustaz kasih sekalian, kita tengok video bagaimana Ustaz kongsikan daripada YouTube. Murid boleh tengok bagaimana Imam Muda Ashraf berkongsi bagaimana cara untuk bertayamum. Cuba tengok murid yang sekalian. Okey, ini cara bertayamum.
Okey. Murid-murid yang di sana. Jelas saya nampak cuma cuba kita tengok apa yang disebut di sini dalam buku teks tu. Perhatian. Okey, pastikan yang bawah sekali tu, pastikan debu tanah yang dekat tu tidak bercampur dengan najis, kapur ataupun tepung. Jangan, tak boleh bercampur dengan lain, mesti debu tanah sahaja. Yang kedua, jangan gunakan debu yang telah digunakan mustakmal. Jadi kalau tepas tadi kita tepuk kan, tepuk di untuk tepuk yang pertama untuk muka, kemudian dah buang sapu debu yang telah digunakan kat tangan, tepuk di bahagian yang lain pula. Maknanya sebelah kiri sikit ke daripada tepuk yang kita tepuk kali pertama tadi. Okey, dipanggil debu mustakmal yang telah digunakan. Dan yang ketiga, sekali tayamum hanya untuk satu solat fardu sahaja dan beberapa solat sunat. Okey, jadi untuk solat fardu sekali tayamum. Maknanya kalau solat maghrib, kita solat maghrib tayamum, jadi apabila masuk waktu isyak kena tayamum semula. Faham yang murid sekalian jadi itu dia tata cara bertayamum. Okey. Jadi ustaz nak tengok juga kamu faham tak faham. Jadi kamu boleh rujuk modul yang ustaz agihkan, tengok dan isi nombor dia. Di sini tengok kamu faham atau tidak step dia. Kena ingatlah step dia tu, langkah-langkah dia, nombor 1, nombor 2, apa yang kena buat. Dan kalau kamu faham, mana kamu menomborkan gambar tu dengan betul. Okey. Jadi ustaz mengharap kamu dapat faham apa yang kita belajar ini berkenaan dengan tayamum dan tata cara bertayamum dengan betul. Jadi sekadar itu saja. Semoga kita semua dapat manfaat dari apa yang kita belajar. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.